Sayangnya part atas batu tu dah patah, so tak dapat nak baca full tulisan kat batu bersurat ni. Tapi dah membuktikan Melayu and Islam ni dah lama dah ada kat Nusantara ni. Next kita cerita pasal satu kerajaan yang aku rasa korang Melayu mesti itu pernah adalah dengar Islam, iaitu Islam adalah kerajaan Melayu gitu ya Sriwijaya. maksudnya. Siapakah orang Melayu pertama yang memeluk agama Islam di sejarah Nusantara? Sejauh mana kehebatan kerajaan sebelum Kesultanan Melayu Melaka? Nah ini kita ini mungkin lebih fokus ke Melayu ya, Malaysia gitu loh. Tah Melayu, Malaysia juga ada, Melayu Indonesia juga ada. Tapi ini dia mungkin membahas ke Melayu Melaka. Jadi gue penasaran juga tuh dengan channelnya GG Mas N, GG Mas ya bacanya, nggak tahu bacanya seperti apa. Dan gue penasaran, gue pengen reaction. Sebelum itu terima kasih sudah klik video ini. Macam tak betul je budak ni. Dan gue doain kalian sehat selalu. Okey. Gak usah berlama-lama, kita ke channelnya dulu Abang GG Mas N. Kita rekam layar dulu ya, seperti apa bentukan channelnya. Apaan sih? Nah, udah nampak belum di layar? Semoga udah nampak ya. GG Mas ENT ya. Subscribernya lah 185.000. Sini gua belum subscribe, gua subscribe dulu ya. Udah gue subscribe channelnya GG Mas N dan udah gue siapin videonya di sini. Dan orangnya seperti ini, abang ini. Terima kasih bang ya, mohon izin memakai videonya, jangan marah ya, karena gue sambil tonton sambil reaction dan ditonton lagi sama orang. Dan semoga orang yang nonton ini juga suka dengan channel gua, makanya langsung di subscribe dia biar gue semangat. Oke, nggak usah berlama lagi, kita langsung sama-sama melihat video kerajaan-kerajaan sebelum Kesultanan Melayu Melaka. Oke, seperti apa dia? Mari kita tengok. Check it out. Sejarawan percaya yang Maharaja Sri Indra Varman ni adalah orang Melayu pertama masuk Islam dalam sejarah Nusantara. So bila aku habis baca bab ni, aku terfikir, adakah kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ni sebenarnya jauh lebih advance daripada apa yang kita tahu? Mesti korang tertanya-tanya kan? Iya, Assalamualaikum dan salam Melaka penasaran bersejarah. juga. Disebabkan ramai yang request kat aku cerita lagi pasal Melaka, so aku decide untuk cerita lagi lah. Tapi kali ni spesifik tentang teknologi Kesultanan Melaka yang aku baca daripada buku ni. Sebelum aku nak cerita lebih jauh, hari ni aku nak share dulu tamadun atau kerajaan yang wujud kat Kepulauan Nusantara ni sebelum ada kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Dikatakan permulaan terciptanya tamadun kat Kepulauan Nusantara ni satu zaman dengan tamadun Mesopotamia dan tamadun Mesir, lebih kurang 5,000 tahun sebelum Masihi. Sebab orang Mesopotamia dan Mesir ni ada guna cengkeh dan kapur barus. Barang-barang ni pula boleh dapat kat Kepulauan Nusantara je, tempat lain mana ada. Orang Mesir import kapur barus daripada Kota Barus, Timur Sumatera untuk awet mayat daripada zaman Firaun Ramses II lagi. Selain tu, orang Mesir import juga rempah, kayu gaharu, kayu cendana, kulit kayu manis, banyak lagi lah. And diorang bagi kita pula barang kaca, senjata, sutera, minyak wangi, silver, macam-macam lagi lah. Stephen Oppenheimer ada tulis dalam buku Eden in the East. Dia cakap Nusantara ni dulu benua yang tenggelam yang dipanggil pentas Sunda atau Sundaland, and Nusantara ni permulaan kepada peradaban dunia. Dia cakap orang kat India, China and Jepun belajar cara tanam padi dari orang kat tanah Melayu, sebab orang kat tanah Melayu ni dah tanam padi 9,000 tahun dulu lagi. So ini antara bukti-bukti yang tamadun kat kepulauan kita ni sebenarnya dah lama ada, sebab kedudukan kita strategik, center antara jalan timur tengah dan timur jauh. Lepas tu terlindung daripada angin taufan, penuh dengan herba, rempah, sumber asli, apa lagi. Ya benar bang, kita ini dijajah untuk dia ambil kerajaan Kedah Tua yang dipercayai wujud sekurang-kurangnya 500 tahun sebelum Masihi. Kedah Tua juga terkenal as tempat pembuatan besi terbesar dan terbaik dunia pada abad ketiga, macam kat Sungai Batu Lembah Bujang tu. Banyak catatan pelayar luar yang datang cerita pasal Kedah Tua ni. Orang Arab panggil Qal'ah atau Kalah, orang Cina panggil Chia-Chia atau Cih-Chia, and orang India sebut Kadaram. Dalam buku The Golden Casonist tulisan Paul Whitley ada cakap dalam catatan Cina ada sebut pasal Kedah Tua pada tahun
638 Masihi sebab Kedah Tua hantar utusan kat istana Cina. Dan Sami terkenal Cina zaman dinasti Tang, Yi Jing atau Ai Qing pernah singgah kat Kedah Tua masa on the way nak pergi ke Nalanda, India nak belajar Buddha. And semua perjalanan beliau ni guna kapal orang sini. Dan pada tahun 685 Masihi, Yi Jing datang Kedah Tua lagi, tapi Kedah Tua dah duduk bawah payung kerajaan Sriwijaya and kerajaan Jambi. Paul ada tulis juga, tahun 940 Masihi, Abu Dulaf Al-Muhalhil, pelayar Islam dari Bukhara ada datang Kedah Tua. Abu Dulaf cakap yang Kedah Tua ni cantik, keliling dinding kubu, banyak taman bunga, air mengalir daripada mata air, ada pembuat pedang, dah ada sistem denda and penjara untuk undang-undang, mandi kat sungai, duit guna silver. Currency Kedah Tua masa tu disebut Fahri, pakai sutera mahal, macam-macam lah kan. Next kita cerita pasal kerajaan Citu atau mengikut catatan Cina nama penuhnya Citu Guoji yang bermaksud sebahagian besarnya tanah berwarna merah. Masa kerajaan Sui hantar utusan pada tahun 607 sampai 610 Masihi, Citu ni digambarkan 100 hari perjalanan dari Cina lalu laut. And ramai yang debat lokesen Citu ni, tapi lokesen yang paling sesuai mengikut semua catatan yang ada kat area hulu Sungai Kelantan. Kenapa pilih Sungai Kelantan? Sebab Sungai Kelantan ni laluan air utama. Kapal kecil yang sederhana boleh lalu. And laluan utama nak pergi Lombong Emas kat Kelantan and Pahang. Area hulu Kelantan ni dikatakan dah ada penempatan selama 10,000 tahun berdasarkan penemuan kubur kat Gua Cawas. Ada kepingan orang bayar nazak and korban kat Buddha Mahayana yang mungkin dari zaman Sriwijaya. Tapi sampai sekarang tak ada lagi bukti nak kata situ lokasi kerajaan Citu. Ikut catatan Cina, kerajaan ni diperintah oleh family Chu Dan. Li Fo Duosa jadi raja selama 16 tahun lepas ayahnya letak jawatan sebab nak berdakwah ajaran Buddha kat seluruh dunia. Istana Citu ni digambarkan ada 3 pintu gerbang and jarak antara satu pintu gerbang ke satu pintu gerbang ni lebih daripada 100 langkah. Pengawal yang jaga pintu gerbang ni wanita yang pakai baju raksasa and bersenjata. Utusan Maharaja Sui ada juga cakap budaya Citu ni laki perempuan kena tindik telinga, pakai minyak wangi, bunga mawar, perempuan kena pakai sanggul. And kalau nak pakai barang perhiasan emas kena minta izin raja dulu. Tak kisahlah orang biasa ke orang kaya ke, raja bagi pakai baru kau boleh pakai. Next kita cerita pasal satu kerajaan yang jarang kita dengar, iaitu kerajaan Tantan yang terletak kat Besut Terengganu kalau mengikut catatan The Golden Kesonis lah. Dalam catatan dinasti Liang, raja kerajaan Tantan selalu hantar orang untuk bagi surat utusan raja and hadiah-hadiah macam emas, silver, gading and lain-lain lagi lah. Catatan Tong Dian ada cerita detail pasal kerajaan ni. Contohnya nama keluarga kerabat raja ialah Shah Ali atau Kshatriya and nama raja pada masa catatan tu dibuat ialah Shilingja atau Sri Lingga. Ada lebih kurang 20,000 family yang duduk kat pusat bandar kerajaan tu and hari-hari akan ada tetamu datang menghadap raja 2 kali pagi 2 kali petang. Menteri besar dia ada 8 orang. Jemaah menteri ni digelar 8 teras yang diketuai seorang Brahmin. Badan raja penuh dengan bedak wangi, pakai crown tinggi, pakai rantai permata, baju colourful and pakai kasut kulit. Kalau raja keluar istana, kalau dekat naik tandu, kalau jalan jauh naik gajah. Undang-undang kerajaan ni pula sangat ketat. Tak ada hukuman berat ke ringan ke, semua kesalahan undang-undang hukumannya bunuh. And hasil utama kerajaan ni ialah emas, silver, kayu cendana putih, kayu sepang and sirih pinang. Cerita pasal kerajaan kat Terengganu ni kan, satu bukti kewujudan tamadun kat tanah Melayu ni is batu bersurat Terengganu. Pada tahun 1887, orang kampung jumpa batu bersurat ni kat tepi Sungai Tara, Kampung Buluh, Kuala Berang, Terengganu. Lepas tu batu ni jadi alas basuh kaki untuk naik tangga surau kampung tu. Pada tahun 1902, Said Hussein bin Gulam Al-Bukhari perasan yang batu alas ni bersejarah yang penting and terus suruh ketua kampung bagi batu tu kat Sultan Terengganu masa tu, Sultan Zainal Abidin III. Batu bersurat Terengganu ni ditulis pada hari Jumaat 4 Rejab 702 Hijrah bersamaan 22 Februari 1303 dalam bahasa Melayu guna tulisan Jawi. Batu bersurat ni ada cerita pasal kemasukan Islam kat tanah Melayu, wujudnya kerajaan Islam Terengganu sebelum wujudnya Kesultanan Melayu Melaka, and kepandaian orang Melayu dalam bidang perundangan Islam, ilmu matematik, ilmu falak, ilmu geografi and lain-lain lagi ilmu lah. Sayangnya part atas batu tu dah patah, so tak dapat nak baca full tulisan kat batu bersurat ni, tapi dah membuktikan Melayu and Islam ni dah lama dah ada kat Nusantara ni. Next kita cerita pasal satu kerajaan yang aku rasa korang Melayu mesti tu pernah adalah dengar, Islam, iaitu Islam adalah kerajaan Melayu gitu ya, Sriwijaya. maksudnya Kerajaan Sriwijaya ni berada kat puncak masa zaman dinasti Sailendra pada abad ke-8 bawah pemerintahan Raja Daranindra merangkumi Pulau Jawa, Sumatera, Indochina dan semenanjung tanah Melayu termasuk Kedah Tua bawah naungan Sriwijaya. Banyak bukti kehebatan teknologi kerajaan Sriwijaya ni, and yang paling kita kenal Candi Borobudur. Candi Borobudur yang start dibina sekitar 775 Masihi and siap pada 825 Masihi ni jadi lambang kehebatan teknologi pembinaan kerajaan Sriwijaya ni sebab dah tahu bina bangunan guna batu. Kat dinding-dinding candi tu ada ukiran aktiviti orang zaman tu yang menunjukkan diorang ni dah maju dah. Candi Borobudur ni bukan
bukan buat sekadar nak jadi tempat ibadah Buddha je, tapi jadi pusat pengajian Buddha yang paling hebat kat Asia Tenggara ni. Sebab sampai hari ni dia kekal jadi candi Buddha paling besar kat dunia. Kerajaan Sriwijaya ada bina juga terusan yang panjang yang kekal sampai sekarang kat Palembang and Muaro Jambi. Raja Sriwijaya awal-awal lagi dah ada connection dengan kerajaan Islam start zaman pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Mengikut buku kitab Al-Hayawan tulisan Amru bin Bahru Al-Jahiz, beliau tulis yang Al-Haytham bin Adi meriwayatkan dari Abu Yaqub Al-Takafi dari Abdul Malik bin Umair yang beliau ada nampak surat dari raja yang bernama Lokita Varman, raja dari kerajaan timur kat ofis Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Seorang sarjana Andalusia yang bernama Ibnu Abdul Rabih ada tulis dalam buku Al-Iq Al-Farid, ada seorang maharaja dari wilayah Hind yang utuskan surat pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Profesor Fatimi cakap yang wilayah Hind dalam surat tu ialah Sriwijaya, and yang hantar surat tu ialah Sri Indra Varman, Raja Sriwijaya masa zaman tu. Sebabnya masa zaman tu orang Arab panggil wilayah Nusantara ni Aqsal Hind yang bermaksud India yang jauh. Wilayah Champa iaitu Vietnam dan Kemboja pula dipanggil Hindi Siniah. Hindi Siniah ni lah asalnya perkataan kepada Indochina. Bukti yang menunjukkan surat tu dari Sriwijaya bukan India sebab dalam surat tu ada cerita pasal Kapur Barus, and Kapur Barus datang dari Sumatera. And kat India Islam dah disebarkan pada zaman Khalifah Al-Walid melalui Panglima Muhammad bin Qasim. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz pula Islam dah pun tersebar luas kat India, tapi kat Nusantara tak sampai lagi. So Maharaja Indra Varman hantar surat minta Khalifah Umar bin Abdul Aziz hantar utusan untuk ajar orang Melayu tentang agama Islam. And sejarawan percaya yang Maharaja Sri Indra Varman ni adalah orang Melayu pertama masuk Islam dalam sejarah Nusantara. Surat ni dikatakan masih disimpan kat muzium kat Madrid, Spanyol. Tapi asal surat sejarah Melayu tapi Spanyol pula yang simpan. Bagilah balik kan. Apa bisa gitu bang? Kehebatan teknologi Sriwijaya ni lah menyebabkan Melaka boleh jadi kerajaan hebat. Sebab Parameswara, anak Raja Palembang yang ada keturunan Raja-Raja Sriwijaya. So masa zaman Parameswara bina Melaka, beliau dah ada banyak ilmu dah. Lagi-lagi teknologi pembinaan. Sebab Candi Borobudur tu nenek moyang beliau yang buat. Mustahil lah kan Parameswara tak tahu apa-apa. So bila aku habis baca bab ni, aku terfikir, adakah kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ni sebenarnya jauh lebih advance daripada apa yang kita tahu? Mesti korang tertanya-tanya kan? Tak apa, next kita cerita pula keagungan Kesultanan Melayu Melaka. Terima kasih lah sebab sudi dengar cerita aku. Bertanya-tanya jumpa bang lagi dalam next video. Semoga Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Iya, salam Melaka bersejarah. Oke. Itu tadi dia penjelasan dari abang kita dari GG Mas N. Ada komenkah? Banyak buku and kitab Mat Soleh simpan di London dan sebagainya. Depan nak kata dapat pernah sampai sana lah tuh, dan konkur secara apa ini ya, langsung terbukti Depah nih kuat and so on. Apapun bagi-bagilah, hampa simpan soft copy print lain. Gimana maksudnya itu ya? Kagak ngerti. Begitu dia tadi ya. Semoga penjelasan yang dijelaskan dari pada channelnya abang kita GG Mas N ya. Nanti kita cari lagi video yang membahas tentang sejarah-sejarah Islam ya di Nusantara, termasuk di Malaysia dan Indonesia. Kerajaan seperti dulu gimana ya, dia langsung klop tuh sama si Islam, langsung mau memeluk agama Islam. Tuh penasaran tuh gua. Nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu. Suka dengan video gua, langsung aja subscribe. Wassalam.